Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hafizul Hakim, penulis buku Travelog Emas. Hai, kita berjumpa lagi. Hari ini kita nak bincangkan kenapa orang beli emas. Poin yang pertama adalah elak simpanan bocor. Melalui pengalaman saya sendiri, tahun 2009 saya dah bekerja setahun sebagai seorang jurutera, gaji okey, RM3,000 sebulan. Masalahnya, bila ayah saya tanya berapa banyak yang kau ada simpan, saya tak dapat nak jawab. Tak sampai pun RM10,000 saya berjaya simpan dalam tempoh 12 bulan tersebut. Jadi ayah saya beritahu, start fikir cara untuk simpan dan pastikan simpanan tak bocor. Jadi saya telah mencari jalan dan menemui emas sebagai solusinya. Saya mula dengan simpanan 1 dinar emas setiap bulan. 2009, harga 1 dinar emas sekitar RM400. Setiap kali gaji masuk, saya akan beli terus 1 dinar tanpa soalan. Jadi bulan seterusnya pun sama, setiap gaji masuk, beli 1 dinar. Sepanjang 6 bulan, saya berjaya simpan 6 dinar emas. Jadi di sini, apa yang berlaku dekat sini adalah, saya berjaya menyimpan dengan disiplin dan sebenarnya ia adalah mengubah habit. Dan apabila simpan emas, emosi dia sangat berbeza. Tak sama dengan simpan duit. Kalau simpan duit, selagi duit dalam akaun bank ada, selagi tak dibelanjakan, kita takkan rasa puas hati. Mesti nak belanja. Kalau simpan emas, kita simpan 1 dinar, 10 gram, setiap kali kita menyimpan, kita akan ada perasaan nak tambah lagi. Yang kedua adalah dana perkahwinan. Saya sendiri telah menyimpan emas sebagai dana perkahwinan kami. Dan pada tahun tersebut, saya telah berjaya menyimpan 100 gram emas dan saya telah jadikan 100 gram tersebut sebagai wang hantaran kepada isteri. Pada waktu itu, 100 gram bersamaan dengan RM12,800. Dan hari ini, tahun 2021, 100 gram yang sama, harga dia dah mencecah RM26,000. Poin seterusnya adalah mereka simpan emas sebagai dana haji. Tuan-tuan, jangan silap faham. Pertama sekali yang anda perlu buat adalah anda perlu daftar haji terlebih dahulu. Bawa RM1,300 pergi ke tabung haji dan daftar untuk pergi haji. Yang saya maksudkan sebagai dana haji adalah anda simpan selepas buat pendaftaran. Anda perlu kumpul sekitar 40 hingga 50 gram, cukup untuk menampung kos haji anda, cukup sebagai wakaf, sebagai korban, sedekah dan sebagai kos kalau nak pergi buat umrah di sana nanti. So itu yang saya maksudkan sebagai dana haji. Sebab utama orang simpan emas terusnya adalah mereka simpan sebagai dana kecemasan 3 bulan hingga 6 bulan pendapatan. Sebagai orang yang makan gaji, kita perlu simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab dana kecemasan tak digunakan dalam tempoh jangka masa yang pendek. Kita tak tahu pun bila kita perlukan dana kecemasan. Jadi sebagai contoh, katakan gaji saya RM3,000 sebulan. Jadi saya perlu simpan RM9,000 sebagai 3 bulan dana kecemasan. RM9,000 bersamaan dengan sekitar 30 gram emas pada waktu ini. Pengalaman saya sendiri dengan dana kecemasan adalah pada tahun 2014 selepas saya berkahwin. Jadi saya simpan 100 gram emas sebagai dana kecemasan. Waktu itu harga emas sekitar RM12,000 hingga RM13,000. Jadi saya simpan dan tak usik pun. Hari ini tahun 2021, 100 gram yang sama harganya dah mencecah RM26,000. Kalau saya perlukan in case kecemasan, saya akan jual emas tersebut di public gold ataupun saya bawa pergi ke arah Nu untuk dipajak gadai. Jadi penting untuk dapatkan dana kecemasan dalam bentuk emas fizikal. Poin yang terakhir adalah sebagai dana simpanan anak-anak. Ramai ibu bapa telah mula menyimpan dana pendidikan anak-anak dalam bentuk emas. Mereka simpan 1 gram setiap bulan ataupun mereka simpan RM100 setiap bulan ke dalam akaun emas public gold. Saya sendiri ada 3 orang anak lelaki. Saya buat simpanan SSPNI Plus sebagai sumber kewangan kepada mereka apabila mereka nak belajar di Menara Gading nanti. Selain daripada SSPN ini, saya simpan sebagai dalam bentuk tabung emas. Jadi, mereka mempunyai 2 sumber kewangan. In case harga emas naik tinggi, mereka boleh pakai kewangan tersebut ataupun kalau SSNPI Plus, mereka juga boleh gunakan simpanan ini. Jadi, mereka ada 2 option yang mana bagi saya memadai untuk menampung kos kewangan mereka di universiti nanti. Andai kata simpanan emas tersebut tak digunakan, emas tersebut mereka boleh gunakan kalau nak buat sebagai hantaran ataupun sebagai deposit rumah mereka nanti. Semua orang yang membeli emas sebenarnya mereka mempunyai matlamat mereka tersendiri. Tak semua orang beli emas saja-saja atau tak akan ada orang beli emas begitu saja tanpa tujuan yang
spesifik. Jadi sebelum anda beli emas, pastikan anda mempunyai tujuan supaya anda tahu tujuan dia untuk apa, bila nak jual dan bila nak perlukan. Terima kasih. Assalamualaikum.